Tahniah rakyat Singapura. Itulah ungkapan Encik Taman Shanmugratnam apabila menerima ucap tahniah dari orang ramai menyusuli kemenangan beliau dalam pilihan raya presiden yang baru berakhir. Mengapa beliau mengatakan ini sebenarnya adalah kemenangan untuk rakyat Singapura? Apa yang tersirat dalam pilihan raya tersebut yang harus kita telaah bersama? Inilah yang akan dikupas dalam episod Detik Pilihan Rakyat Isyarat Rakyat. Rakyat Singapura menyaksikan seorang ketua negara baru dipilih. Kemenangan yang jelas menunjukkan beliau seorang tokoh amat popular. Dahulu di dalam arena politik dan kini di atas politik berasaskan parti. I declare Mr. Tharman Shanmugratnam as the candidate duly elected as the President of Singapore. Undi yang diraih Encik Taman setinggi 70% tidak dapat ditandingi. Ini dibandingkan dua presiden dipilih sebelum ini, Encik Ong Teng Cheong dan Dr. Tony Tan, sejak pilihan raya presiden diperkenalkan pada 1993 berikutan satu pindaan perlembagaan. Sebelum ini kita sudah jangkakan bahawa Encik Taman boleh menang dengan selesa. Cuma kita menganggarkan sama ada beliau boleh menang dengan margin yang besar. Encik Taman 22 tahun orang sudah kenal, jadi memang tidak ada perbandingan langsung. Cuma tetap 70% itu 1% yang amat dan terlalu tinggi. Encik Taman sendiri tidak menjangka beliau berupaya meraih peratusan undi yang tinggi. I was surprised it was as high as 70%. I did not have such high expectations, which is why I really feel that congratulations are in order to Singaporeans, because this was a vote for an optimistic future, it was a vote for unity, it was actually a vote for Singaporeans. Keyakinan yang menurut para pengamat didorong oleh pengundi yang sudah mengenali kerja-kerja yang dilakukan oleh Encik Taman sebagai anggota parlimen mahupun Menteri Kabinet menjangkau lebih 2 dekad secara keseluruhan. Apa yang dilakukan di dalam 22 tahun itu, beliau menyandang Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan. Ini bukan calang-calang orang di dalam PAP. Jadi semua orang dapat lihat apa yang beliau pernah lakukan. Kita tahu bahawa Encik Taman sebelum ini, ya, semasa beliau menjadi seorang menteri ataupun semasa beliau menjadi seorang tokoh PAP, beliau memang menang besar setiap kali, ya, di kawasan undi di GRC Jurong. Perwatakan dan kewibawaan dinilai penting oleh para pengundi. Apa yang perlu dihadapi oleh ketiga-tiga individu adalah pandangan sesetengah orang awam bahawa kehidupan pribadi mereka juga wajar dipertanggungjawabkan kerana jawatan tinggi yang bakal dipegang. Encik Taman sendiri dan dua pesaingnya tidak terlepas daripada hal-hal berkaitan keluarga mereka yang diketengahkan untuk perbincangan umum semasa kempen pilihan raya. Kita kena lihat adakah ia kena-mengena dengan jawatan yang mereka inginkan itu. Dan Eng Kok Song dan juga Encik Taman ada yang satu hari sebelum pencalonan dan mereka mengatakan, oh, anak Encik Taman dan menantu Encik Eng Kok Song ada kaitan dengan pemerintah atau bekerja dalam pemerintah. Saya rasa ini soalan-soalan yang boleh ditanya. So there's no conflict of interest, it's a simple matter. This is an utterly straightforward issue. Encik Taman tegas menafikan dakwaan konflik kepentingan melibatkan peranan anaknya di Kementerian Kewangan. Seorang yang berpendirian bila diperlukan, tetapi Encik Taman juga dikenali sebagai individu yang bersikap tidak merendah-rendahkan pihak yang berbeza pandangan. Dan sikap budiman beliau inilah menurut pengamat antara sebab utama Encik Taman menerima undi tinggi.
perlu ingat ini adalah untuk presiden. Presiden ini sepatutnya di atas politik parti. Dan walaupun dia telah berada di dalam parti selama 22 tahun, tapi beliau sendiri tidak pernah menyerang parti pembangkang dan sebagainya. Saya rasa itu adalah amat penting dalam memupuk imej ini di dalam minda rakyat Singapura. Kalau kita nak lihat sentimen pengundi, ya, memang secara keseluruhannya ada pelbagai. Ada yang melihat kepribadian seorang calon, ada yang melihat track record seorang calon dan sebagainya. Ya, jadi pengundi itu bermacam-macam. Rekod pencapaian Encik Taman di peringkat antarabangsa tidak dapat disangkal, khususnya dalam bidang kewangan. Kedudukannya dilihat sebagai kekuatan dalam mengedepankan kepentingan Singapura di tengah-tengah persaingan dan ketidaktentuan global. Ini menjadikan beliau calon lebih menyerlah. Misalnya Encik Tan Kin Lian pernah mengurus tadbir NTUC dan Encik Ng Kok Song juga pernah menjadi seorang yang dilihat sebagai seorang yang mengurus tadbir Rizab Negara dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Encik Tarman juga boleh lakukan perkara tersebut tapi dilihat lebih baik daripada kedua-duanya atas dasar kebolehan teknikal beliau kerana beliau mungkin dilihat di peringkat antarabangsa. Satu mesej yang kurang berkesan daripada Encik Ng dan Encik Tan adalah mereka merupakan calon-calon yang berdiri bebas daripada kaitan parti politik atau pemerintah. Encik Tan misalnya disokong oleh beberapa parti pembangkang. Saya rasa ia tidak mempengaruhi kerana kita dapat lihat dari datanya sendiri kan, dia mendapat Encik Tan Kin Lian hanya mendapat 13% lebih. Jadi ia tidak mempengaruhi keputusan seorang pengundi itu secara jelas. Selain syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh Jabatan Pilihan Raya, ciri-ciri yang Encik Taman miliki iaitu gabungan minda intelek dan jiwa besar untuk rakyat disifatkan oleh pengamat sebagai luar biasa. Kebolehan teknikal itu adalah satu aspek. Tapi bagaimana seorang itu perlu ada karisma, dalam politik perlu ada karisma, perlu bertutur dengan baik, perlu boleh mendekati setiap lapisan masyarakat. Skill ini, kebolehan ini juga perlu dilihat oleh setiap calon. Ini hanyalah pilihan raya Presiden Singapura yang ketiga yang ditandingi setelah Perlembagaan Negara dipindah pada 1991. Namun inilah kali pertama seorang calon dari kaum minoriti menang dengan jumlah undi besar ke atas calon lawan dari kaum majoriti. Dan calon yang menang pula berkait rapat dengan parti pemerintah. Apakah isyarat yang boleh kita baca daripada corak pemilihan ini bagi lanskap politik Singapura? 70.4% undi, suatu kemenangan yang kukuh dan hebat oleh Encik Taman Shanmugratnam dalam pilihan raya Presiden. Namun jika kita ingat, Encik Taman juga secara konsisten meraih 70% undi dalam pilihan raya umum yang beliau tandingi sebagai anggota parti pemerintah selama lebih 2 dekad. Jadi apakah isyarat yang dapat kita baca daripada corak pengundian untuk Encik Taman dari dahulu hingga sekarang? Dan apakah pengajaran yang dapat kita timba untuk memahami lanskap politik Singapura yang melalui perubahan? They do not think that having been a member of a political party or even being a member of cabinet should diminish a person's ability to be non-partisan. It all depends on the individual, the character of the person, the reputation of the person, and the ability to reach across all the boundaries. Meskipun bukan lagi anggota PAP, kaitan Encik Tarman dengan parti itu menjangkau tempoh yang lama dan amat rapat. Ini menarik perhatian kepada undi tinggi yang diterima. Adakah ia mencerminkan sokongan terhadap PAP? Atau adakah Encik Tarman dilihat sebagai seseorang yang mengatasi populariti PAP sendiri? Dalam pilihan raya umum lepas, beliau meraih undi lebih 70%, sedangkan PAP mencatat undi paling teruk secara keseluruhan. Saya fikir terlalu awal untuk katakan bahawa ini adalah
sokongan bagi Parti Tindakan Rakyat, kerana kita nak bandingkan ya, dari sudut pencapaian Parti Tindakan Rakyat pada pilihan raya umum yang lalu sangat besar marginnya berbanding dengan apa yang dicapai oleh Encik Taman. Sejak kebelakangan ini, PAP berdepan dengan beberapa skandal yang dilihat mungkin menjejas undi bagi Encik Tarman. Menawarkan pandangan berbeza, Dr. Walid melihat prestasi cemerlang Encik Tarman adalah satu bentuk pungutan suara bahawa imej PAP tidak terjejas teruk. Jadi ia referendum bagi PAP dari aspek itu yang menunjukkan brand mereka, imej mereka tidaklah terlalu teruk. Walaupun mereka telah berlaku dengan Speaker Parlimen, dengan Minister Iswaran, saya rasa orang masih lagi mempunyai tahap kepercayaan terhadap PAP. Bukanlah kepercayaan seluruh, kan, kerana trust is always conditional. There's no unconditional trust. Tetapi saya rasa kepercayaan itu masih ada lagi. Pengundi yang cermat menilai, celik tentang peranan dan tugas Presiden serta tidak membuat pilihan sewenang-wenangnya. Inilah antara isyarat pengundi dalam pilihan raya Presiden yang baru diadakan. Ia berlaku di sebalik perbahasan hangat tentang peranan seorang Presiden sebagai semak dan imbang terhadap pemerintah. Saya tidak pernah lihat pengundi kita ni sebagai golongan yang tidak faham. Golongan pengundi di Singapura ini adalah pengundi yang sangat faham. Mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan mereka memilih pemimpin yang baik. Sama ada mungkin mereka tidak faham perlembagaan secara menyeluruh. Tiada orang yang faham ia secara menyeluruh. Tetapi sekurang-kurangnya mereka tahu apa yang mereka dapat dari undi itu. Apakah signal, apakah tanda yang mereka ingin menghantar kepada pemerintah ataupun mereka-mereka yang bertanding di dalam pilihan raya itu. This was a contested election with a multiracial slate. Satu lagi isyarat dalam pilihan raya ini adalah rakyat sudah bersedia untuk menerima seorang pemimpin negara daripada kaum minoriti. Bahkan, Encik Tarman meraih undi tertinggi dalam sejarah pilihan raya Presiden dipilih. Ini juga adalah satu petanda tentang perubahan sentimen dalam kalangan pengundi terhadap kepimpinan negara yang diakui Encik Tarman sendiri. Beliau mengatakan Singapura ini sudah bersedia untuk Perdana Menteri berbangsa India atau Melayu atau bukan Cina. Ini semua perkara-perkara yang kita tidak pernah dengar daripada parti PAP sendiri. Jadi saya rasa ini perkara yang sihat. Dalam lanskap yang sudah berubah, apa yang lebih diutamakan pengundi adalah keupayaan dan perwatakan. Saya fikirkan calon-calon yang berkelayakan dalam masyarakat Melayu misalnya, ya, saya fikir mereka harus ke hadapan. Tidak perlu tunggu saat di mana presiden election itu dirizapkan kepada orang Melayu saja. Mungkin ya, Encik Tarman baru saja menang. 6 tahun akan datang, jika ada pilihan presiden lagi, saya fikir ia terbuka untuk setiap calon, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Lanskap politik negara sedang melalui perubahan dengan peralihan kepimpinan baru yang dijangka diterajui Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dengan presiden yang juga baru dipilih, bagaimanakah hubungan antara pemerintah dengan presiden akan berkembang? It's actually a new era that we've entered. Singapore society is changing, Singapore politics is changing, and I think the relationship between the President and the Prime Minister, the new Prime Minister, should be a constructive one. And I believe we can make that work. We can make that work. It's a relationship of trust. It will be a different relationship from before because we are no longer cabinet colleagues. But it will be a relationship of trust and mutual respect. Dengan kedudukan Encik Tarman kini di atas politik berasaskan parti, teras kempennya bahawa beliau seorang yang berfikiran bebas mungkin akan diberi perhatian. Kita melihat Encik Tarman mengatakan I am independent minded dan sekarang ini sudah tentu mereka yang mengundi Encik Tarman akan ingin untuk melihat itu. Tetapi saya rasa kita juga mesti akur bahawa tidak semua perkara yang presiden lakukan kita dapat lihat secara terang-terangan kerana presiden pada bila masa boleh memberikan nasihat kepada Perdana Menteri. Itu adalah haknya. Sama ada Perdana Menteri terima atau tidak itu perkara lain. Hak dia juga untuk tidak terima.
hubungan berasaskan kepercayaan ini juga akan diperlukan dengan lebih banyak krisis yang mungkin melanda dunia. Peranan Presiden sebagai pemegang kunci kedua Rizab akan diuji lagi sedang Singapura berdepan dengan dunia yang bergolak. Krisis kewangan dan pandemik yang pernah kita harungi merupakan pengajaran penting. Sekarang kita mula berdepan pula dengan krisis iklim yang akan memerlukan perbelanjaan besar demi memperkukuh infrastruktur Singapura. Kita tidak boleh mengharapkan Encik Tarman mengubah dasar-dasar negara kerana itu adalah wewenang pemerintah. Tapi apa yang boleh kita harapkan? Walaupun Encik Tarman kalau dari sudut perlembagaan beliau adalah kunci kedua bagi Rizab. I do believe very strongly that it is an expression of hope, an expression of the desire for an optimistic future, and an expression of wanting to work together, including in new ways, in society, with government, civil society, just wanting to work together in new ways to develop a culture of respect, to help Singapore stand tall in the world, even as a small country. Isyarat utama yang diberi menerusi pemilihan Encik Tarman adalah seorang pemimpin akan dinilai atas keupayaan dan perwatakannya. Ia juga menandakan kematangan pengundi dalam membuat pilihan serta keinginan rakyat untuk melihat budaya politik sihat yang menghormati pandangan berbeza-beza. Tugas Encik Tarman untuk menyatukan rakyat kini bermula.